Assalamualaikum dan Noro TV. Jujutsu Kaisen 167 manga chapter review. Chapter yang bertajuk Tokyo Number 1 Koloni Part 7. Alright, tak payah buang masa. Jom kita layan dengan my best of friendo, my brother Todo. Let's get it. Selepas perlawanan antara Yuji dengan Higuruma tamat, Higuruma akhirnya meminta Kogane untuk menambah peraturan baru dalam Killing Game. Peraturan baru itu ialah pemain boleh berikan poin yang dia ada kepada pemain lain secara sukarela. Poin yang diberi juga akan dikira untuk peraturan yang ke-8. Itadori lega apabila peraturan baru dah ditambah dan tiba-tiba Higuruma juga berikan 1 poin kepada Itadori. Higuruma mahu pastikan yang mereka berdua tidak akan dikenakan hukuman kes teknik removal. Selepas tambah peraturan yang ke-10 dan berikan Yuji 1 poin, Higuruma kini tinggal 1 poin dan dia masih selamat daripada dikenakan hukuman tersebut. Kemudian Higuruma ucapkan selamat tinggal dekat Yuji, tapi Yuji minta pertolongan Higuruma jika dia tidak keberatan. Higuruma bagi tahu 2 poin yang ada dekat dia dengan Yuji sekarang datang daripada hakim dan pendakwa raya yang dibunuh oleh Higuruma sebelum dia datang ke Tokyo. Apabila barrier Killing Game dah dibuka, dia mungkin akan serah diri. Higuruma masih tak tahu apa yang dia nak buat, tapi dia tak mau stay dengan Yuji sebab kemungkinan dia akan lebih benci diri dia sendiri. Dia juga tak salahkan Yuji dan dia tinggalkan Yuji sambil bercakap semoga berjumpa lagi. Pergi pula dekat Megumi. Reggie si mamat boxer cakap dekat Megumi, awak lulus. Reggie akur yang Megumi kuat bila dia tengok Divine Dog Megumi. Kalau dia tahu Megumi lemah, dia akan terus bunuh saja Megumi. Remy terkejut sebab dia tak pernah dengar Reggie cakap macam tu dekat dia. Disebabkan Megumi kuat, dia tawarkan Megumi peluang untuk bekerjasama dengan dia. Reggie juga tanya Megumi apa yang dia tahu pasal Killing Game. Megumi cuma play safe, so dia cakap balik apa yang tengen cerita dekat dia dulu. Killing Game ialah ritual untuk pindahkan curse energy player dalam barrier Killing Game pergi dekat manusia biasa di luar barrier dan tukarkan mereka jadi entiti yang berkuasa daripada sorcerer. Tiba-tiba Reggie fikir yang Megumi berganding bahu dengan Kenjaku. Bagi Reggie, apa yang Megumi cakap sebenarnya cuma plan kedua atau ketiga Kenjaku. Apa yang Reggie nampak ialah berdasarkan bilangan pemain, perbezaan teknik pemain dan juga peraturan Killing Game. Walaupun setiap koloni ada 100 pemain, tapi di antara pemain-pemain tu akan ada pemain yang sangat kuat dahsyat seperti Kashimo dan Higuruma. Mereka dua orang saja dah bunuh 60 sorcerers. Jadi Reggie rasa setiap koloni akan ada sekurang-kurangnya 1 sorcerer yang sekuat mereka berdua. Jadi yang kuat saja yang akan tinggal di permulaan permainan. Tambahan pula yang baru masuk koloni akan kena teleport di merata tempat untuk memberi peluang kepada sorcerers yang berpengalaman ambil kesempatan ke atas sorcerer yang baru masuk. Kalau Kenjaku nak guna banyak curse energy pemain, kenapa dia buat banyak sorcerers mati dengan mudah dan cepat melalui cara teleportation? Killing Game takkan berakhir hanya nak lindung plan sebenar Kenjaku. Reggie yakin yang apabila cuma sorcerers yang kuat saja tinggal, Kenjaku akan lancarkan plan dia yang sebenar. Pada masa yang sama, kita boleh nampak yang Kenjaku menghadiri satu mesyuarat dan rasa-rasanya dekat luar Jepun sebab mereka cakap dalam Chinese tak hao she tak hao. Boleh jadi juga orang luar datang ke Jepun. Plan Kenjaku tu masih misteri, tapi bila-bila saja boleh berlaku dan sebab itulah Reggie tengah kumpul pemain untuk join tim dia. Megumi kemudian tanya kenapa Remy join tim dia sedangkan Remy tak kuat. Remy cuma umpan yang digunakan sebab perempuan senang buat orang cair, lentok habis tengok perempuan. Reggie juga takkan bunuh
Remy untuk dapatkan poin dan dia akan lindungi Remy selagi Remy ikut arahan Reggie. Reggie juga ada 100 poin bila dicampur dengan kawan-kawan dia yang lain. Megumi pun minta semua poin tu dipindahkan kepada Megumi, baru dia akan join kumpulan Reggie. Malangnya perundingan mereka gagal dan mereka bersedia untuk lawan. Tiba-tiba seorang ahli kumpulan Reggie datang dari belakang untuk serang Megumi. Megumi hilang dari situ dan muncul dari bawah mamat tu. Megumi cekup laki tu dan dia lemparkan dia dari apartmen dan kemudian Nue diseru dan lelaki tu dihumban jatuh ke tanah. Apalagi KO lah mamat tu. Megumi dengan muka yang menggerunkan cakap dekat Remy yang dia tak mau lagi tengok muka Remy. Tiba-tiba Divine Dog ditikam dan Reggie sedar Megumi tak akan bunuh dia dengan kawan-kawan dia sebab Megumi nak poin mereka. Kalau lawan tanpa niat membunuh, Megumi akan menyesal. Kemudian sebiji mata muncul di udara dan satu cahaya memancar dekat situ. Habis chapter ni dan no break next week. Chapter yang terbaik lagi sekali. Higuruma nampaknya masih keliru dengan diri dia yang kompleks dan dia dah pun tinggalkan Yuji, tapi aku rasa dia akan comeback punya. Rugilah kalau watak besar macam tu muncul sat saja, lagipun dia dah ada bonding dengan Yuji. Kenjaku nampaknya siap berunding dengan kuasa negara luar, menandakan yang mungkin dia nak takluk satu dunia, bukan Jepun saja. Jadi dia perlukan sorcerer-sorcerer yang terkuat di Jepun untuk bekerja dengan dia atau dia akan hapuskan kesemuanya. Plan Kenjaku mungkin dia akan seru sesuatu dekat tempat execution yang lama dulu. Contohnya dia seru Gojo Satoru dan bila Gojo Satoru dibunuh barulah keling game berakhir. Buat masa ni kepala otak Kenjaku siapa pun tak tahu, memang terbaik lah GG Sensei. Dekat muka surat terakhir ada satu mata muncul, aku tak pastilah sama ada itu bantuan ataupun kuasa musuh. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter ni. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.